إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Surah At-Taubah ayat 38 sehingga ayat 41. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apa hal kamu ini? Apabila dikatakan kepada kamu, keluarlah untuk berjuang perjalanan Allah. Tiba-tiba kamu menjadi lembab. Adakah kamu redha dengan kehidupan dunia sehingga menukarkannya dengan kehidupan akhirat? Maka tiadalah kenikmatan hidup dunia dibandingkan dengan akhirat, malaikat sedikit saja nilainya. Jika sekiranya kamu tidak mahu keluar berjuang, nasib Allah menyeksa kamu dengan seksa yang pedih dan menukar kaum yang lain daripada kamu, dan kamu tidak memberi apa-apa mudarat sedikit pun terhadap Allah. Dan Allah Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Jika sekiranya kamu tidak mahu menolong Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan Islam atau menegakkan agamanya ketika selepas wafatnya, maka Allah pernah menolongnya ketika dia dihalau keluar oleh orang-orang kafir. Apabila dia berada dengan sahabatnya ketika mereka berdua di dalam gua, apabila dia berkata kepada sahabatnya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Lalu Allah menurunkan ketenangannya ke atasnya dan memberi sokongan kepadanya dengan bala tentera yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan Allah jadikan kalimah orang-orang kafir itu rendah hina, dan Allah jadikan kalimah Allah itu paling tinggi, dan Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Keluarlah berjuang ringan dan berat, dan berjihadlah kamu dengan harta benda kamu dan diri kamu pada jalan Allah. Itulah yang lebih baik berkamu sekiranya kamu mengetahui. Al-Fadhil Pengurusi Majlis yang berhormat, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri, seluruh ajutan kuasa, pimpinan Dewan Pemuda daripada kawasan-kawasan. Sebab nuzul ataupun sebab turun ayat ini berkait dengan peperangan Tabuk yang berlaku di zaman Nabi SAW, apabila kuasa besar dunia Rom yang merasakan bahawa kemunculan negara Islam di Madinah menjadi ancaman kepada mereka. Pada awalnya mereka sudah menerima surat yang diutuskan oleh Nabi SAW mengajak Raja Rom dan rakyatnya masuk Islam. Mereka adalah golongan ahli kitab, penganut agama Kristian. Dan orang-orang Islam mempunyai sikap yang tersendiri terhadap Rom, sehingga mereka bersimpati dalam pertarungan Rom dengan Parsi, yang menyebabkan Allah menurunkan surah Rom
Apabila orang-orang Islam bersedih kerana Rom kalah dalam pertarungannya dengan kuasa besar dunia Parsi. Kerana Rom adalah ahli kitab, penganut agama Samawi. Sepatutnya mereka lah yang lebih dahulu masuk Islam. Tetapi maknanya kerana kepentingan kedudukan duniawi, mereka tidak masuk Islam. Hanya segelintir saja di kalangan penganut Kristian. Bahkan mereka menganggap penubuhan negara Islam di Madinah menjadi ancaman. Khususnya apabila negara itu berjaya menegakkan keadilan untuk seluruh manusia. Menyebabkan berlakunya minat orang untuk masuk Islam. Di antara perkara yang menarik ialah dari segi undang-undang antarabangsa, undang-undang perdagangan antarabangsa. Undang-undang perdagangan antarabangsa Islam berbeza dengan undang-undang perdagangan antarabangsa ciptaan manusia. Kebiasaannya apabila tidak ada hubungan diplomatik, maka tidak ada hubungan dagang. Tetapi dalam hubungan perdagangan antarabangsa Islam, dibenarkan berdagang dengan rakyat yang tidak ada hubungan diplomatik dan bermusuh dengan negara Islam. Itu ialah uslub dakwah yang dilakukan oleh Islam supaya orang-orang yang bukan Islam datang ke negeri Islam. Mereka melihat keadilan syariatnya. Mereka melihat keamanan yang wujud di dalam pemerintahan Islam, menyebabkan berita kebaikan Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia, termasuklah ke wilayah Rom. Lalu mereka merasakan ini ancaman. Dikerahkan bala tentera untuk keluar ke Tabuk. Dengan Rom kuasa besar dunia, tenteranya ramai. Kebetulan berita ancaman Rom berlaku di musim panas. Musim buah-buah sedang mekar menunggu masak. Binatang-binatang yang bunting bersedia untuk mengeluarkan anaknya. Cuacanya terlalu panas. Nabi SAW kebiasaannya menyembunyikan arah tuju bala tentera sebagai taktik ketenteraan supaya gerakan tentera tidak diketahui oleh musuh. Tetapi dalam peristiwa Tabuk ini, Nabi SAW memberitahu dan mengumumkan bahawa baginda akan menggerakkan tentera ke Tabuk, minta mereka bersedia untuk ke Tabuk. Perjalanannya jauh dan di musim panas. Diminta supaya diberi sumbangan derma kilat untuk persediaan bagi tentera pergi ke Tabuk. Di sana ada orang-orang yang bersemangat, yang imannya teguh. Bukan saja bersedia untuk keluar, bahkan menyumbangkan harta benda. Dan di sana ada orang-orang yang lemah iman. Bila mendengar Tabuk, perjalanan jauh, cuaca panas di musim panas, hari ini dapat diukur sehingga 50 darjah. Mungkin ke Tabuk itu lebih atas lagi. Mereka berjalan di waktu malam saja. Kebetulan mata pencarian penduduk Madinah ialah ladang kurma, ladang anggur. Kebiasaannya di negara Arab, di musim panas inilah buah kayu keluar, berbunga, berputih dan hampir nak masak, kerana masaknya dengan musim panas. Di masa itulah tuan-tuan kebun nak jaga kebun mereka. Ini juga menjadi punca berat untuk mengikut arahan Nabi SAW. Lalu Allah menurunkan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah istaqaltum ila al-ard. Wahai orang-orang yang beriman, apalah kamu ini?
Apa perangai kamu ni? Apabila diperintah kepada kamu supaya keluar, infiru, keluar. Asalnya infiru ni keluar untuk berperang. Perkataan ini memberi makna yang umum, termasuklah keluar untuk menuntut ilmu, keluar untuk berniaga. Ayat ini khusus kepada keluar untuk berjuang bagi menegakkan agama Allah. Oleh kerana masa berperang, berperanglah. Masa berdakwah, berdakwahlah. Masa berkempen, berkempenlah. Keluar untuk menegakkan agama Allah. Bila diarah, kamu bersikap lembab. Lembab. Seolah memberatkan diri untuk duduk di atas bumi. Tak mau bergerak. Allah Ta'ala tahu. Kuncinya kerana sayang nak tinggal kebun. Sangat sayang nak tinggal kerja. Sayang nak tinggal urusan. Dan Allah Ta'ala tahu kecintaan manusia kepada harta melebihi kecintaan pada dirinya sendiri. Lalu Allah bertanya dengan pertanyaan mengengkarkan sikap mereka. Dalam bahasa Arab, pertanyaan disebut dengan istifham. Istifhamnya adalah istifham istifsari, tanya untuk nak dapat penjelasan, dan tanya untuk mengengkari dan memarahi sikap. Soalan ini soalan marah mereka. Araditum bil hayatid dunya min al akhirah? Adakah kamu redha kepada kehidupan dunia sehingga kamu lupa tentang kehidupan akhirat yang kekal abadi? Dunia adalah alam yang hampir, alam yang diajalkan dengan tempoh masa yang tertentu. Akhirat adalah kekal abadi. Allah Ta'ala menjanjikan kepada kamu kebahagiaan di hari akhirat yang kekal abadi, sekiranya kamu berjuang untuk menegakkan agamanya. Mati dalam keadaan beriman, apalagi mati syahid, dalam syurga kekal selama-lamanya. Bandingkan dengan kehidupan dunia, Tuhan berjanji nak beri pahala yang besar sebagai saham untuk hari akhirat. Wawasan yang jauh, wawasan daripada dunia sehingga akhirat, sebagaimana yang disebut oleh Rubai bin Amir. Allah Ta'ala linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah, wa min jawril adyan ila adlil islam, wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala yang menghantar kami orang Islam untuk berjuang, untuk mengajak siapa yang mahu di kalangan manusia, daripada mengabdikan diri kepada sesama makhluk, kepada mengabdikan diri kepada Allah yang mencipta manusia, daripada kezaliman agama-agama dan berbagai-bagai ajaran, kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada wawasan akhirat yang kekal abadi. Dunia adalah sempit, walaupun umur 80 tahun, umur 1000 tahun macam Nabi Nuh. Tetapi kita semua tahu Nabi Nuh berada dalam kubur lebih panjang pada umur dia di atas dunia. Alam barzakh. Barzakh ini ialah sempadan antara dunia dengan akhirat. Barzakh ini pun lebih panjang pada dunia. Dan Allah Ta'ala bagi peluang kepada kamu dengan kamu berjihad, bermakna kamu menyediakan saham untuk hari akhirat yang kekal abadi. Adakah kamu nak tukar kehidupan dunia sementara waktu dengan janji akhirat yang dijamin oleh Allah? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Maka tiadalah bandingan kesedapan hidup dunia dengan akhirat itu, malaikat kehidupan dunia itu terlalu sedikit. Disebut dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah pernah mencelup air, mencelup jari dalam air, kemudian diangkat jarinya dan bersabda, bandingan kehidupan dunia dengan akhirat, laksan aku celup jari dalam laut. Dunia ialah air yang melekat pada jari, akhirat lautan yang luas, selalu sedikit. Disebut dalam hadis, kalau sekiranya Allah meletakkan dunia ada nilai yang terlalu mahal, nescaya Allah tidak mau minum orang kafir
walau seteguk air. Dalam satu hadis, kalau sekiranya dunia ada harga sebesar sayap nyamuk, tak diberi minum, orang kafir walau seteguk air. Menandakan nilaian dunia terlalu sedikit kalau dibanding dengan hari akhirat. Apa lagi? Pahala yang dijanjikan terlalu besar. Bahkan walaupun dinilai tiap-tiap satu amal kebajikan digandakan dengan 10 kali ganda, sehingga 700 kali ganda. Ada yang tidak terhingga seperti puasa Ramadan, tak sehingga pahalanya. Namun demikian, pahala itu tak boleh bayar. Satu jongkong rumah dalam syurga tak boleh bayar. Rumah dalam syurga jongkongnya emas, perak, hamparannya dengan hamparan sutra yang paling mahal harganya, tak boleh nak nilai dengan duit dunia. Kita tak boleh bayar nikmat akhirat dengan pahala yang kita buat. Tak ada. Semayang berapa jam sangat, tidur lebih panjang lagi. Nak bayar harga semayang dengan syurga? Tak ada. Sebab itu disebut dalam hadis, sajjidu wa qaribu fa innahu lan yanjua ahadun bi'amalih. Berbetullah amalan kamu dan hampirkanlah diri kamu. Sesungguhnya seseorang itu tidak selamat dengan jasa amalnya saja. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Termasuk engkau juga ya Rasulullah? Ya Rasulullah, wala ana illa an taghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Termasuk aku, malaikat Allah mengurniakan kepada aku dengan rahmat dan pemberiannya. Menunjukkan bahawa segala nikmat akhirat adalah pemberian daripada Allah. Walaupun disebut dalam Quran Allah Ta'ala nak balas, nak bayar, nak ganti dengan syurga. Nak bayar tak cukup, terlalu sedikit. Pemberian Allah di hari akhirat dibanding dengan dunia terlalu sedikit. Mengapa kamu tak tahu seruan Allah untuk kamu berjuang bagi menegakkan agama Allah? Kamu sayang nak tinggal kebun, sayang nak tinggal pejabat, sayang nak tinggal allowance, sayang nak tinggal macam-macam. Puncanya sama ada kita percaya kepada yang gaib ataupun tidak. Pahala adalah perkara yang gaib. Dan Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita semua kenyataan dalam Quran adalah benar. Allah Ta'ala cerita Fir'aun dalam Quran. Fir'aun ada sebut. Nabi Muhammad tak pernah pergi ke Mesir. Allah Ta'ala cerita Babylon ada dalam Quran. Ada kerajaan Babylon. Allah Ta'ala cerita kaum Ad. Ada kaum Ad. Mengikut kajian sains hari ini, Allah Ta'ala mengatakan barang siapa yang naik ke langit tak boleh bernafas. Kajian sains hari ini, kalau kapal terbang naik tinggi tak boleh bernafas, terpaksa kena guna oksigen. Menunjukkan perkara yang Quran kata benar mengikut saintifik. Maka perkara yang gaib yang Quran kata juga adalah benar. Termasuklah tentang pahala yang nak diberi kepada mereka yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Sesungguhnya Allah memberi amaran. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Jika sekiranya kamu degil, tak mahu berjuang, tak mengikut arahan Nabi SAW keluar untuk berperang, menegakkan agamanya, nescaya Allah mengadabkan kamu dengan azab yang pedih. Tidak berjuang, menengok azab yang pedih. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam ucapan sulung dilantik menjadi khalifah menyebut, ma taraka qaumun al-jihad illa ammahumullah bidzulli wal hasad. Tiada sesuatu kaum yang meninggalkan jihad, malaikat Allah timpakan kaum itu dengan hina dan keburukan. Allah Ta'ala uji kerajaan Abbasiyah bila khalifahnya di zaman mutaakhir hidup dengan mewah dan senang, dengan gundik-gundik, leka dengan harta yang banyak, tidak bersedia untuk berjihad.
Lalu mereka diserang oleh tentera Tatar yang dipimpin oleh Halko. Khalifahnya ditangkap, diikat kaki, diheret dengan kuda keliling di sana. Itu hina Khalifah pun boleh jatuh. Dan Baghdad diserang, dibunuh berjuta manusia mati. Itu kerana meninggalkan kewajipan jihad. Dan kita rasa dia orang Melayu lah senang. Bila orang Melayu tak berjihad, siapa dia mengatakan supaya je. Supaya apa dia mengatakan? Orang putih mengatakan pun supaya je. Dia pun mengatakan supaya je. Noreh juga. Dia kata kelau juga. Supaya apa dia mengatakan. Ada jadi hina. Hinanya, contoh yang paling seram pada orang kampung. Dia menaik ikan. Dia jual ikan, token tak harga. Dia beli tali kain, token tak harga. Dia jual getah, token tak harga. Token ambil getah buat selipar jual, token tak harga. Mana dia orang yang ada maruah? Dia jual barang dia, orang letak harga. Dia beli barang, orang letak harga. Hina. Ini kali tidak berjihad, tidak berjuang. Dan Allah Ta'ala tunjuk hari ini bangsa Arab yang berjuang di atas semangat kebangsaan Arab, bukan di atas semangat Islam, bukannya jihad, tapi berjuang di atas nasionalisme. Orang Arab hina. 100 juta lebih hina di hadapan Israel. Dan pemimpin-pemimpin dia hina melusup pergi ke Amerika bersalah dengan Israel. Itu kerana meninggalkan jihad. Tuhan seksakan hidup. Kesusahan, kenaikan harga barang, kemelesatan ekonomi. Kerana tidak ada pemerintahan yang mendaulatkan syariat Allah. Kalau kamu tidak berjihad, Tuhan akan azabkan kamu dengan azab yang pedih. Seksakan kaum yang tidak berjihad ini. Wa yastabdil qauman ghairakum. Dan Tuhan suka kaum yang lain. Kaum yang lain yang mengambil alih untuk berjihad. Bukan kaum yang berbangga dengan dia Islam dah, tidak berjihad. Jadi hina, Tuhan suka dengan kaum yang lain berjihad untuk menegakkan Islam. Agama Islam tidak mati. Mengikut setengah kitab tafsir, di antaranya tafsir At-Tabari, tafsir Qurtubi dan tafsir Fathul Qadir Syaukani. Walaupun hadis ini adalah hadis yang tidak kuat. Kaum yang lain itu, mengikut satu riwayat, bila baca ayat ni, Salmanul Farisi duduk dekat Nabi. Lalu Nabi tepuk belakang Salmanul Farisi. Satu riwayat kata tepuk paha dia. Innahum min qaumi hadha. Mereka berkaum ini. Kaum Salmanul Farisi. Lau kana ad-dinu bis-suraya lanalahu rijalun min al-furs. Kalau sekiranya agama duduk di bintang Suraya, nasya dicapai oleh beberapa orang berpersi. Mengikut satu riwayat yang lain, Rasulullah tepuk Abu Musa al-Asy'ari daripada Yaman, kaum Yaman. Dan mengikut ulama tafsir yang menafsir secara terbuka, Tuhan suka kaum ikut padalah kaum mana pun. Kaum yang mengambil alih untuk menegakkan Islam. Kaum yang dulunya Islam, bila tak beramal dengan Islam, tak berjihad, jatuh jadi ini. Memang dalam sejarah Islam, Tuhan suka orang Turki memimpin dunia Islam, bukan orang Arab. Tuhan suka orang Kurdi memimpin dunia Islam, bukan orang Arab. Bukan saja dalam masalah jihad senjata, termasuk jihad ilmu. Tuhan lahirkan ulama-ulama. Dekat mereka yang duduk di Mekah, dia berasa dia orang Mekah dah, tak payah mengaji lah. Dia Mekah dah. Macam Melayu lah dia Islam, dia Melayu dah. Sini masuk Islam, masuk Melayu. Dia Melayu dah. Orang Arab pun ada kurang itu. Dia tak mengaji, tak belajar. Tuhan jadikan Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, bukan orang Arab, orang Asia tu. Imam Ghazali orang Iran. Imam Abu Hanifah orang Iran. Tuhan jadikan kebangkitan ilmu daripada bukan orang Arab.
menegahkan apa yang ada dalam ayat ini. Kalau kamu tak mau bangkit, sama ada bangkit untuk menegakkan Islam secara ilmu ataupun secara berjihad berperang. Tuhan akan tegakkan Islam. Tuhan tukar kaum yang lain menganut Islam. Dan Islam akan tegak bangkit. Tidak mustahil di akhir zaman Islam akan muncul di Eropah. Bukan lagi di negara Arab. Bukan di orang Islam. Tumbuh golongan Islam yang baru. Sebagaimana lahir di zaman dulu. Tuhan lahirkan orang Turki, Osmania, orang Kurdi yang melahirkan Salahuddin Ayyubi. Ini adalah mukjizat Al-Quranul Karim. Betul-betul berlaku. Bila kamu tak berjuang, Tuhan seksa kamu jadi hina, dijajah. Lepas tu Tuhan tukar kaum lain yang mengalahkan musuh itu. Dan Islam bangkit semula. Wallahu wala tadurruhu syai'a. Kamu tidak memberi mudarat sedikit pun kepada Allah. Siapa dia boleh lawan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala ni Tuhan, menguasai alam. Semua kuasa-kuasa besar dunia ni habuk yang halus. Kamu tak boleh mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah Ta'ala tak terjejak sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah di atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Sesungguhnya Allah mengingatkan mereka. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Ingatlah bila kamu tidak menolongnya. Kalau kamu tidak menolongnya, jika sekiranya kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah pernah menolongnya. Ketika orang-orang kafir Mekah menghalau Nabi SAW daripada Mekah. Mereka merancang untuk bunuh Nabi. Dalam majlis mesyuarat, ada yang mencadangkan tangkap, ada yang bangkang, kalau tangkap keluarga dia pergi bebaskan. Ada yang cadang buang daerah. Ada yang kata tak boleh, dia bijak cakap, buang daerah, dia bersyarat tempat lain. Orang ikut dia perang. Akhirnya cadang supaya dibunuh. Supaya dibunuh. Dengan cadangan daripada Iblis. Memilih wakil daripada tiap-tiap kampung, tiap-tiap kabilah. Tangkap Muhammad, bunuh serentak. Keluarga dia tak boleh bela. Bila mereka kepung Nabi, sudah dalam kepungan dah. Nak bunuh bila-bila masa. Allah selamatkan Nabi bila mereka yang mengepung itu mengantuk. Nabi keluar daripada rumah, sirang tanah atas kepala mereka yang kepung itu. Meninggalkan menantunya Ali Karamullah Wajah tidur, dapat tidur ambil alih. Ini berani mati. Termasuk dalam berani mati. Ini bukan bunuh diri, berani mati. Kerana mati syahid. Sayyidina Ali sanggup ambil alih tempat tidur dan bersedia untuk mati. Tapi Allah selamatkan. Selamatkan Rasulnya. Selamatkan Sayyidina Ali. Dalam saat rumah dikepung dengan jumlah yang besar, Tuhan boleh menyelamatkan Nabi SAW dengan pertolongannya bila orang kafir menghala dia. Ketika dia bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hanya dua orang saja. Ingatlah ketika mereka berdua berada dalam gua. Dia bersabda kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Jangan sedih, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Diriwayatkan orang kafir menggunakan pakar mengesan bekas. Nabi mengambil strategi keluar melalui jalan selatan, jalan negeri Yaman, bukan ke Madinah, untuk mengelirukan orang musyrikin. Sudah tentu mereka tahu Nabi nak pergi ke Madinah, mereka akan kejar melalui jalan Madinah. Tapi Nabi ambil langkah dengan Abu Bakar pergi ke selatan, sembunyi di gua dulu. Tiba-tiba melalui pakar yang boleh mengesan perjalanan, dapat kesan Muhammad ke selatan, bukan ke utara. Lalu mereka naik di Gua Sur.
Dan sampai di tempat Nabi bersembunyi dengan Abu Bakar dalam gua itu. Ketika mereka berjalan di hadapan pintu gua yang sempit, nampak mereka berada di hadapan itu. Abu Bakar berkata, kali ini matilah. Kalau mereka tunduk, nampak kita. Tunduk, nampak kita. Allah Ta'ala mengatakan, فَأَنْزَلَ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Lalu Allah menurunkan ketenangannya ke atas jiwa Nabi Muhammad SAW. Tuhan turunkan semangat. Dalam hati Nabi hilang rasa takut, hilang rasa kebentar. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Dan Allah Ta'ala menyokongnya dengan bala tentera yang kamu tidak dapat melihatnya, ialah tentera yang gaib, malaikat Jibril dan pengirim-pengirimnya. Orang Melayu kata laba barang sangat. Laba merupati leket lalu. Orang Melayu dia besarkan laba tu ya, laba merupati. Quran mengatakan bijunudil lam tarawha, dengan bala tentera yang kamu tidak dapat melihat, iaitu tentera malaikat yang mengawal Nabi SAW. Setengah ulama mengatakan cerita laba merupati ini dhaif, tapi tak apalah, buat sedap cerita. Quran mengatakan bala tentera yang kamu tidak dapat lihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan Allah jadikan kalimah orang-orang yang kafir itu rendah hina, dan kalimah Allah itu paling tinggi. Kalimah orang kafir, kalimah syirik, kalimah kufur, kalimah jahiliyah menjadi kalimah yang hina, perjuangan yang hina. Memang hina pun, makan bangkai, minum arak, gila, mabuk, hina. Dalam maksiat mendatangkan penyakit. Kalimah yang merosakkan, menghina mereka. Ambil batu sembah, batu untuk buat jalan raya je, buat batu giling. Batu yang layak buat jalan raya ambil sembah, dok ke bodoh. Hina. Kalimah syirik adalah hina. Kalimah yang hina, kalimah yang rendah dan dikalahkan pada akhir. Dan kalimah Allah itu paling tinggi. Kalimah Allah ialah kalimah la ilaha illallah. Kalimah tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Disebut dalam hadis, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu amiyatan, wa fi riwayatin immiyatan, wa fi riwayatin hamiyatan, wa rajulu yuqatilu lil maghnami, wa rajulu yuqatilu liyura makanuhu faman fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ada orang berperang kerana semangat puak, semangat kaum, semangat kabilah, semangat keluarga, kerana nak harta rampasan perang. Siapa yang sebenarnya berjuang untuk menegakkan jalan Allah? Jawab Nabi SAW, alladhi yuqatilu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Orang yang berjuang supaya kalimah Allah itu tinggi. Fahuwa fi sabilillah, itulah sabilillah. Kalimah Allah apa dia? La ilaha illallah. Apa makna meninggikan kalimah la ilaha illallah? Dihuraikan oleh firman Allah Ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang mengutuskan Rasulnya Muhammad SAW dengan agama yang sebenar, untuk menzahirkan agama, memenangkan agama, menimbulkan Islam ini sehingga yang lain tenggelam. Apa makna menimbul? Islam mengatasi segala yang lain. Maka Nabi SAW berjuang untuk menjadikan Islam itu memerintah, bukan Islam diperintah. Meninggikan bukan saja sebut dengan kalimah, termasuklah memenangkan Islam, supaya Islam itu berdaulat, hukum syariat dia dilaksanakan. Supaya mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di mana pemimpin Mekah bersedia nak lantik Nabi jadi raja, jadi pemimpin, nak bagi harta. Habis syaratnya, jangan pakai hukum Islam. Hukum Islam rendah. Cukup adalah letak di jabat agama.
Pejabat agama, pejabat yang memerintah agama. Pejabat hutang, pejabat yang memerintah hutang. Pejabat hayawan, pejabat yang memerintah hayawan. Jadi agama ni macam hutang dengan hayawan, kena memerintah. Sedangkan Islam memerintah. Islam bukan pejabat. Pejabat duduk bawah Islam. Ini mesti faham. Apa makna? Kalimatullahi hiyal ulya. Kalimah Allah itu tinggi. Maka Nabi menolak tawaran dan berhijrah ke Madinah untuk menegakkan pemerintahan Islam. Menunjukkan bahawa agama dan politik tidak boleh dipisahkan. Nabi berjuang untuk menegakkan agama dan politik menjadi wasilah, syarat. Macam kita nak semayang kena ada air semayang. Nak tutup aurat kena ada pakaian. Walaupun air itu harus nak ambil semayang bila-bila masa saja. Tapi bila nak semayang, ambil semayang wajib. Bila nak tutup aurat, pakaian menutup aurat adalah wajib. Ulama mengatakan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tak semula yang wajib, malaikat dengan dia, maka dia wajib juga. Cari air untuk wudu wajib. Cari air untuk wudu wajib. Beli baju, asal biasa kau suka nak beli tak beli pun. Tetapi bila nak tutup aurat wajib. Beli baju untuk tutup aurat wajib. Maka berpolitik, menegakkan negara untuk menegakkan Islam adalah wajib. Ada pula orang cakap saya dua ni, kita nak ajak perpaduan ni bukan kerana politik. Bukan kerana politik. Terang-terang tolak politik daripada awal. Agama dengan politik tak boleh dipisahkan. Nabi menyatukan orang Islam, Muhajirin dan Ansar. Mengajak kaum lain bersama untuk mendirikan Islam. Supaya Islam tertegak. Dan dimesraikan Sahifah Madinah, disebut di dalamnya, wa annahu ma kana min bain ahli hadhihi as-sahifati min hadathin aw istijarin yukhafu fasaduhu famaradu ila Allah wa ila Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa perkara yang dibimbang boleh merosakkan perjanjian di kalangan mereka yang terlibat dengan perjanjian Sahifah Madinah ini. Apa-apa perselengkahan, maka hendaknya dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran dan hadis hukum yang tertinggi bagi sebuah negara. Mana-mana peraturan yang bercanggah dengan Islam hendaklah dibatal. Kerana hukum Islam itu tinggi, hukum Allah itu tinggi. Ini kalimatullah al-ulya. Kalimah Allah paling tinggi. Kalau sekiranya hukum Islam letak ke jihad, letak belakang, itu bukan kalimah Allah al-ulya. Kita bertanggungjawab untuk meninggikan kalimah Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, menafikan Tuhan yang lain, menafikan perkara yang lain daripada Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala saja, zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, hukum-hukum Allah Ta'ala, peraturan Allah Ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala yang tersurat dan tersirat, yang termaksud daripadanya adalah lebih tinggi daripada yang lain. Wallahu azizun hakim. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Aziz maha perkasa. Perkasa, jangan lawan Allah Ta'ala. Tak boleh mengalahkan Allah Ta'ala. Jangan lawan. Kuasa besar dunia tak tahan lama mana. Semua tak kekal mereka. Fir'aun, Namrud, Hitler, Soviet Union, British juga kuasa besar dunia, Rom, Persia, Amerika, apa kerja tu? Yang kekal kekuasaan Allah Ta'ala, Aziz, yang maha perkasa. Sebab dia sangka mereka boleh lari daripada Iraq. Lari dah, minggu lepas lari balik. Sebab dia sangka Soviet Union boleh lari daripada Afghanistan. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala yang maha perkasa. Hakimun, yang maha bijaksana. Yang maha bijaksana. Sesuatu yang diputuskan oleh Allah adalah bijak, menepati, memberi manfaat, memberi faedah, adil dan baik. Walaupun kita lihat hukum dia tu keras, pencuri kerak kanan, berzina direjam, sebab itu bijaksana. Hanya kita lihat sendiri undang-undang yang lain gagal mengatasi masalah jenayah, masalah sosial.
Allah Ta'ala maha perkasa, lagi maha bijaksana. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman menyeru supaya orang-orang yang beriman keluar berjihad. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Keluarlah kamu ringan dan berat, dan berjihadlah dengan harta benda kamu dan jiwa raga kamu pada jalan Allah. Apa makna ringan dan berat? Mengikut Abu Talha. Abu Talha radhiyallahu anhu seorang sahabat, maknanya muda dan tua. Khifafan muda, thiqalan berat. Orang muda ringan, orang tua berat. Kadang-kadang suka anak bangun. Sama ada muda ataupun tua mesti bangun. Berjuang untuk berjihad. Abu Talha diriwayatkan apabila Sayyidina Utsman membentuk tentera laut untuk menghadapi armada Rom di laut Mediterania, lalu dilakukan kerahan tenaga. Zaman Sayyidina Umar pernah Muawiyah minta nak buat tentera laut. Sayyidina Umar kata tak boleh, bahaya orang Arab tak pernah ke laut, mabuk, tak ke pasar. Sayyidina Umar masa itu melihat strategi belum tu lagi. Bila Sayyidina Umar wafat, naik Sayyidina Utsman, Muawiyah sekali mengemukakan cadangan buat tentera laut. Lalu dibentuk tentera laut, dibina kapal untuk menghadapi tentera Rom. Fikirlah orang Arab pada pasir tak pernah ke laut. Tak pernah ke laut orang Arab pada pasir. Bila dikerah, mereka berlomba-lomba untuk daftarkan diri. Di antaranya Abu Talha. Abu Talha yang sudah tua. Lalu anak-anak dia kata, wahai ayah, ayah dah tua dah, tu tak pergilah, biar kami anak-anak lah pergi berjihad. Ayah duduk rumah rehat peceng dah. Bersara sudahlah ayah. Terima peceng dia. Kan ada imbuhan, ada apa? Apa ni yang imbuhan yang diberi oleh kerajaan kepada mereka yang tua, yang uzur. Di zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Dia panggil apa? Zaman Nabi, apa ni sama. Tak ada beza antara satu sama lain. Zaman Abu Bakar sama. Zaman Sayyidina Umar melihat skim pemberian kerajaan Parsi. Ada skim gaji dia, skim pemberian dia. Orang lama, orang peranan dia penting lebih mahal. Lalu Sayyidina Umar mengubah mereka yang masuk Islam sebelum pembukaan Mekah lebih mahal pemberian. Mereka ahli Badar lebih mahal pemberian daripada mereka yang masuk Islam kemudian. Lalu mereka beralak kat Sayyidina Umar, macam mana awak ni tak adil. Nabi bagi sama, Abu Bakar bagi sama. Bila masa awak beza-beza. Sayyidina Umar kata, wallahi la usawi man qatala ma'a Rasulillah ma'a man qatala Rasulullah. Aku tidak akan samakan orang yang pernah berjuang Rasulullah dengan orang yang pernah memerangi Rasulullah. Kata Sayyidina Umar. Mu dulu jahat pada harian. Learning di masuk Islam. Ada yang dulu berperang dengan Rasulullah daripada awal. Masuk Islam. Susah. Mu masuk Islam kalian. Penuh. Jahat. Dia kata begitulah. Kamu pernah memerangi Rasulullah. Dengan sebab itu, apa yang diberi daripada kamu kurang. Menunjukkan bahawa orang tua ni ada pemberian dia. Jadi anak-anak dia kata kat Abu Talha, ayah duduk rumah sudahlah. Ayah tua dah. Lalu Abu Talha kata, mudah tahu Tuhan berfirman, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Tuhan sebut dalam Quran, keluarlah kamu khifafan, ringan, wa thiqalan, dan berat, makna muda dan tua. Tak ada beza. Abu Talha menafsirkan ayat ini dengan makna muda dan tua. Berjihad dengan harta dan jiwa raga. Lalu anak dia izin, dia pun keluar pergi ke laut. Sahabat tengah laut mati di laut. Bukan mati perang, mati mabuk, wallahu alam. Lepas tu mereka nak, walaupun mengikut hukum syarak, mayat dia boleh dibuang ke laut. Zaman dulu pergi ke Mekah, kalau ada orang mati, ikat dengan besi, teruk dalam laut. Ke bumi dalam laut. Oleh kerana Abu Talha ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi, mereka tak pertama nak buat dalam laut. Diriwayatkan 9 hari baru jumpa pula. 9 hari mayat dia tak terjejas. Tak terjejas mayat dia 9 hari.
menandakan bahawa syahid ni bukan mesti luka, bukan mesti dibunuh. Termasuklah mereka yang berniat untuk mati syahid, ambil kelebihan syahid. Abu Talha. Satu riwayat yang lain, di Syam, di Syria. Kerana tentera ni di Syam, di Syria. Ada orang tua tak mari. Mari bertukar. Mari bertukar. Kening jatuh dah, lembek kening ni. Bukan saja ubang, lembek. Jatuh kening nak tutup mata. Lalu ada budak muda kata, Allah pakcik dah sama gila. Pakcik ni tua dah, masuk daftar lah, duduk rumah. Dia kalau enggak selek mata. Selek mata. Tidakkah Tuhan mengatakan kena berjuang muda dan tua? Muda dan tua. Makna muda dan tua. Tak ke siapa dia, mengikut kodok masing-masing, kemampuan masing-masing. Kalau kau jadi serang masuk lah. Kalau aku yakin, apa yakin lah, menyediakan bekalan. Ikutlah, masih peranan-peranan. Zaman learning boleh jaga wireless, jaga apa macam-macam. Zaman muda ni ada peranan dia, tapi melibatkan diri dengan jihad. Wajahidu setengah ulama mengatakan khifafan wa thiqalan, dengan makna mereka yang senang dan mereka yang susah, mereka yang kaya dan mereka yang miskin, semuanya diperintahkan untuk berjihad. Terutamanya bila jihad fardu ain. Jihad fardu ain ini ialah bila musuh sudah masuk dalam negeri. Musuh masuk dalam negeri, jihad fardu ain. Wajib atas lelaki dan perempuan, termasuk kanak-kanak yang mampu, mereka yang uzur macam sembahyang fardu ain bila musuh sudah masuk. Kalau negara Islam sudah ada, nak kejar musuh di luar, fardu kifayah. Satu kumpulan keluar jadi fardu kifayah, macam sembahyang-mayang. Tetapi bila musuh hadir dalam negeri, jadi fardu ain. Jihad. Kita sekarang ni musuh masuk dalam rumah melalui media, melalui berbagai-bagai cara. Dan jihad kita jihad madani. Jihad madani, jihad secara awam, bukan peperangan. Jihad politik. Pilihan raya adalah jihad, kita kena faham. Kena selamat untuk mendirikan negara dan pemerintahan sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Dan kita memilih muwajahah silmiyah, berdepan dengan damai. Dan Nabi juga menganjurkan kita dulu damai. Bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, berjihad dengan harta dan jiwa raga. Tuan dahulukan harta, lepas tu baru nyawa. Mengapa nyawa dulu? Sebab nyawa dulu baru harta. Tuhan tak udah. Manusia ni dia sayang ke harta lebih pada nyawa. Saya duduk pasar ni tahulah, kalau orang ke laut, dia sanggup sepuh apa, tak ke matilah, atau boleh ikan sudah. Ikan hidup dia mati. Hak cari mah tu, tak kira kamu lalu bang pun, pasal nak ke mah. Dia sayang ke mah tu lebih pada nyawa je. Tuhan tahu. Dengan supaya Allah Ta'ala dahulukan harta guna jiwa raga. Sumbang kepada harta kamu. Pernah zaman Nabi dulu, seorang bila Islam sudah menang, lalu dapat harta rampasan. Ada yang dapat kebun luas dan dapat ghanimah boleh meniaga. Lalu mereka bercakap, oleh kerana kita dah lama dah berjuang, suruh hal lain lah pula, kita nak jaga kedah, nak jaga kebun. Lalu Allah menurunkan ayat, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbelanjalah kamu perjalanan Allah, jangan kamu campur diri kamu dalam kebinasaan. Berbuat baik, Allah Ta'ala kasih pada buat baik. Ada orang dia berdalil dengan ayat ni, dia tak mahu berjuang. Kalau berjuang, susuhan Nabi ni, Tuhan kata jangan campur dalam kebinasaan, itu tak kena. Sebab nuzul ayat ini ialah kerana mereka tak mahu berjihad. Sayang ke harta, sayang ke dunia. Dunia ni ialah kehidupan dunia. Harta, pangkat, nyawa, kehidupan. Disebut dalam satu hadis, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, tidak memanjang dan memendekkan umur seseorang kamu. Umur di sisi Allah Ta'ala. Bukan sebab kita berjuang umur pendek, tidak. Allah yang menentukan. Kalau kamu berjuang dengan harta dan jiwa raga kamu, berjihad. Jihad makna bersungguh. Jahada yujahidu jihadan wa mujahadatan wa jihadan
melakukan sesuatu dengan bersungguh. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang paling baik pada kamu sekiranya kamu tahu. Kalau kamu tahu itulah paling baik. Disebut dalam Quran At-Taghabun, surah At-Taghabun. At-Taghabun ni orang kafir sesat dia tak masuk Islam. Orang Islam sesat dia tak buat amal banyak. Dia tengok hari akhirat tu syurga bukan main hebat. Oh silap aku tak buat amal banyak. Itu orang Islam. Orang kafir pula silap aku tak masuk Islam. Menunjukkan bahawa betapa amalan kita dunia ni, kalau amal tu untuk menegakkan Islam, kebaikan yang berpanjangan, apa lagi berjihad ni untuk menyelamatkan Islam. Dan sebab kita berjuang, orang akan yang selamat. Kita mati, pahala siapa? Inilah kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun Nabi sudah wafat, tetapi pahala siapa ke Nabi? Semua umat yang masuk Islam, nak kata berapa beliau daripada awal hingga akhir, dapat kelebihan pada Nabi. Begitulah juga kalau kita berjuang, dengan sebab jasa kita berjuang, maka orang selamat, kita dapat pahala. Walaupun kita sudah meninggal dunia, ada kata-kata hikmah, kena sanggup jadi lilin yang membakar diri. Walaupun diri dia terbakar, orang ambil cara dia. Tapi kita ni tak larut macam lilin. Kita ni membakar diri, zahirnya bakar, hakikatnya nikmat yang kekal abadi pada hari kiamat kelak. Bukan dia mampu macam lilin tidak. Ini beza. Lebih hebat dari lilin lagi. Jadi itulah yang baik pada kamu kalau kamu tahu. Jadi itulah tafsir yang dapat saya sampaikan dengan merujuk pada beberapa kitab tafsir yang boleh kita rujuk tentang ayat ini. Wallahu a'lam. Aku